Tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara yang benar-benar sukar dipercayai telah berlaku. Mohon maaf, tetapi adakah benar-benar? Tidak mengapa jika melancong ke Malaysia semahal itu. Kaki tangan sebuah agensi pelancongan di Vienna bertanya dengan rakan wajah yang penuh kehairanan. Tahukah Anda golongan pertengahan konservatif di Austria yang sepanjang hayat mereka tidak pernah menjejakkan kaki keluar dari Eropah tiba-tiba memutuskan untuk pergi ke Asia? Fenomena luar biasa ini berlaku dan lebih pelik lagi mereka hanya taksub dengan Malaysia. Apa yang lebih menghairankan ialah tujuan mereka bukan untuk melawat tempat pelancongan terkenal atau membeli belah semata-mata, tetapi untuk melihat kehidupan harian di sana. Perkara ini menjadi begitu serius sehingga lembaga pelancongan Austria sendiri terpaksa turun padang untuk melakukan siasatan. Sebenarnya, apa yang telah berlaku? Ini adalah pengakuan daripada seorang bekas guru warga Austria. Saya mahu mengesahkan dengan mata kepala saya sendiri sama ada Malaysia. Yang saya lihat di televisyen itu benar-benar seperti itu. Apakah yang dialami oleh guru yang telah mengajar selama 40 tahun ini di Malaysia, mengapa sekembalinya ke tanah air? Beliau memberitahu rakan-rakannya bahawa buku teks sekolah perlu ditulis semula. Mari kita rungkai kebenaran di sebalik kegilaan pelancongan yang luar biasa ini. Terlebih dahulu jika Anda boleh menekan butang suka dan langgan, ia akan memberi kami kekuatan besar untuk berkongsi lebih banyak kisah tentang Malaysia. Apa kabar semua? Saya Andreas Haber dari Vienna, Austria. Saya bertugas sebagai pemandu pelancong. Segalanya bermula pada minggu pertama bulan Mei yang lalu. Kumpulan kami yang terdiri daripada 30 keluarga kelas pertengahan Austria tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Purata umur mereka adalah 55 tahun dan kebanyakan mereka baru pertama kali menjejakkan kaki ke Asia. Sejujurnya, saya sendiri tidak begitu pasti bagaimana rupa Malaysia yang sebenarnya. Namun sejak saat kami turun dari pesawat, keadaannya sangat berbeza daripada apa yang dibayangkan. Masuk ke dalam terminal lapangan terbang, mata kami terpukau dengan tingkap kaca gergasi yang menjulang hingga ke siling. Cahaya matahari semula jadi menyinari seluruh ruang dengan indah. Walaupun lapangan terbang antarabangsa Vienna, juga moden skala KLIA, berada di dimensi yang berbeza sama sekali. Perkara pertama yang menarik perhatian ialah tahap kebersihannya. Lantainya berkilat seperti cermin dan tiada satu pun kesan cap jari kelihatan pada permukaan dinding. Salah seorang tetamu Austria yang telah bekerja dalam industri pembinaan selama 30 tahun berasa sangat kagum dengan struktur dan reka bentuk lapangan terbang tersebut sehingga beliau tidak henti-henti mengambil gambar. Dalam perjalanan ke balai ketibaan, kejutan kedua menanti kami. Mesin pemeriksaan imigresen automatik tersusun rapi dan sebahagian besar penumpang melepasi kaunter dengan pantas melalui mesin tersebut. Sistem yang di Vienna masih dalam peringkat percubaan di Malaysia sudah pun digunakan secara meluas sepenuhnya. Apa yang lebih mengejutkan ialah pertimbangan yang diberikan kepada warga asing. Screen machine tersebut menyokong pelbagai bahasa, malah panduan suara dalam bahasa Jerman juga disediakan. Tetamu dari Austria yang mulanya bersikap waspada dengan cepat mula memuji. Reka bentuk yang membolehkan warga asing yang tidak tahu apa-apa tentang Malaysia menggunakannya dengan mudah adalah sesuatu yang sangat mengagumkan. Di tempat tuntutan bagasi, kami menerima impak ketiga. Skrin paparan elektronik gergasi memaparkan status bagasi secara masa nyata. Di tali sawat mana ia akan keluar dan pada pukul berapa ia akan tiba. Malah waktu yang tepat juga dipaparkan. Masalah kelewatan atau kehilangan bagasi yang sering dialami di lapangan terbang Vienna tidak dapat dibayangkan dalam sistem di sini. Bagasi keluar dengan pantas dan sangat teratur. Hanya mengambil masa 15 menit, sehingga semua bagasi tetamu keluar. Di lapangan terbang utama Eropah, menunggu lebih daripada 30 menit adalah perkara biasa. Kecekapan Malaysia benar-benar menakjubkan. Perkhidmatan kaki tangan lapangan terbang juga meninggalkan kesan mendalam. Petugas bimbingan menjawab soalan dalam bahasa Inggris yang fasih, malah ada yang secara pribadi membawa tetamu yang tersesat ke destinasi mereka. Kaki tangan pembersihan pula segera membersihkan tempat yang dilalui penumpang. Terasa seolah-olah semua kaki tangan sangat bangga dengan tugas mereka. Apa yang paling mengejutkan ialah kemudahan untuk golongan kurang upaya dan warga emas. Semua tempat boleh diakses dengan kerusi roda dan lift disediakan dengan secukupnya. Papan panduan braille dan kemudahan panduan suara untuk golongan cacat penglihatan juga sangat lengkap. Kemudahan yang hanya kelihatan di zon tertentu di lapangan terbang Vienna menjadi piawaian di seluruh KLIA. Tahap kemudahan di dalam lapangan terbang juga mengatasi tahap tertinggi di Eropah.
Wi-Fi percuma adalah asas dan stesen pengecasan disediakan di merata tempat. Setiap ruang rehat dicipta dengan kerusi yang selesa dan suasana yang tenang sangat bertimbang rasa terhadap penumpang penerbangan jarak jauh. Keluasan dan kualiti zon bebas cukai ketibaan juga melampaui jangkaan. Daripada jenama mewah Eropah hingga barangan istimewa Asia, semuanya ada. Pengetahuan profesional kaki tangan jualan tentang pelbagai produk juga sangat luas. Membeli belah di sini sudah menjadi satu pengalaman budaya tersendiri. Semasa berpindah ke laluan sambungan pengangkutan awam lapangan terbang kami mengalami kejutan terakhir. Eskalator dan laluan pejalan kaki otomatik menyambung dari satu hujung ke hujung yang lain tanpa putus. Semua kemudahan diselenggara seperti baru. Sistem petunjuk arah sangat intuitif, sehingga warga asing yang pertama kali berkunjung pun boleh mencari jalan dengan mudah. Hanya dalam masa 1 jam tanggapan pertama tetamu Austria terhadap Malaysia telah berubah sepenuhnya. Konsep prasangka kabur tentang negara membangun di Asia telah lenyap sama sekali. Sebaliknya mereka menyaksikan sistem yang lebih bersistematik dan cekap daripada Eropah. Seorang tetamu berkata kepada saya, "Ini adalah lapangan terbang paling mengagumkan yang pernah saya lihat." Manakala seorang lagi mengaku tidak tahu bahwa Malaysia adalah negara yang begitu maju. Saya sendiri sebagai pemandu pelancong ini adalah pengalaman pertama seumpama ini. Pengalaman di Kelia hanyalah trailer untuk perjalanan seminggu di Malaysia. Semua prejudis yang dipegang oleh orang-orang ini runtuh dalam masa beberapa jam sahaja. Dan ini hanyalah permulaan. Saat menaiki pengangkutan awam menuju ke pusat bandar, kejutan baru bermula. Skala stesen dan sistem panduan yang bersistematik tidak dapat dibandingkan dengan kereta api bawah tanah di Vienna. Tetapi kejutan sebenar bermula selepas tiba di kawasan River of Life di Kuala Lumpur. Sebaik sahaja keluar dari stesen dan menuju ke tebing sungai, wajah para tetamu berubah serentak. Kerana mereka tidak percaya bahawa di tengah-tengah Kuala Lumpur yang paling sibuk terdapat sungai dengan air yang jernih. Cerita mengenai projek pemulihan sungai bandar pernah didengari di Eropah, tetapi melihatnya dengan mata sendiri adalah perkara yang berbeza sama sekali. Sungai yang dahulunya tercemar akibat perbandaran, kini pulih menjadi tempat yang indah dengan skala sedemikian, sesuatu yang sukar dibayangkan. Laluan pejalan kaki dan lanskap di kedua-dua belah sungai membuatkan kami berasa seolah-olah berada di taman semula jadi. Salah seorang tetamu Austria yang telah bertugas sebagai ketua perancangan bandar di Kerajaan Bandar Vienna selama 30 tahun tergama melihat projek River of Life tersebut. Beliau sangat terkejut bagaimana persekitaran di pusat bandar boleh direalisasikan dalam bentuk ini. Katanya, Vienna telah berkali-kali mencuba projek pemulihan sungai Danube, tetapi tidak pernah mempunyai kes kejayaan dengan skala sebegini. Apa yang paling mengagumkan ialah kejernihan airnya. Air yang mengalir di tengah-tengah pusat bandar begitu jernih sehingga dasar sungai dapat dilihat dengan ikan-ikan berenang bebas. Berbanding dengan banyak bandar di Eropah yang menderita akibat pencemaran sungai ini, menunjukkan betapa cemerlangnya teknologi pengurusan alam sekitar Malaysia. Sambil berjalan di sepanjang sungai kami mengalami kejutan kedua. Lanskap di sekitar sungai sangat semula jadi namun disiapkan secara bersistematik. Ia direka supaya bunga yang berbeza mekar pada setiap musim dan pokok-pokok juga disusun dengan jarak yang sesuai. Bukannya rasa buatan manusia, tetapi lebih kepada mengekalkan rupa semula jadi pada tahap maksimum. Menjelang malam sungai tersebut mempamerkan rupa yang lain pula. Pencahayaan yang dipasang di sepanjang sungai memantul pada permukaan air mencipta pemandangan malam yang seperti mimpi. Di Austria pemandangan malam sungai Danube juga terkenal, tetapi pemandangan malam di sini berada di tahap yang berbeza. Ia paling sesuai digambarkan sebagai oasis hijau di pusat bandar. Apa yang lebih mengejutkan ialah cara warga kota memanfaatkannya. Pekerja pejabat keluar berjalan-jalan semasa waktu makan tengah hari, dan warga kota membawa keluarga mereka menghabiskan masa dengan santai. Tempat ini bukan sahaja untuk pelancongan, tetapi telah menjadi ruang rehat harian bagi penduduk bandar. Penggunaan ruang bandar seperti ini sukar dicari contohnya di Eropah. Kawasan perniagaan di sekeliling juga meninggalkan kesan mendalam. Kafe yang bergaya deretan kedai moden dan pelbagai kemudahan komersial bergabung harmoni. Pemulihan sungai bukan sahaja bermaksud penambah baikan alam sekitar, malah memacu aktiviti ekonomi setempat. Vienna juga berkali-kali mencuba projek mengaktifkan kawasan lama, tetapi gagal mencapai kejayaan seperti ini. Terutamanya yang sangat mengagumkan ialah aktiviti budaya. Pelbagai persembahan budaya dan perayaan bermusim diadakan secara berkala di sekitar sini. Sungai bukan sekadar laluan air yang ringkas,
tetapi digunakan sebagai ruang budaya untuk rakyat. Banyak bandar di Eropah menghadapi masalah kekurangan ruang budaya, tetapi Malaysia telah menemui penyelesaian unik ini. Kami juga melawat pusat maklumat berdekatan. Kandungan mengenai masa lalu, masa kini, dan proses evolusi sungai tersebut sangat mengagumkan. Terutamanya melihat foto perbandingan sebelum dan selepas pemulihan membuatkan sesiapa sahaja kagum dengan keupayaan pembangunan bandar Malaysia. Perkara yang kelihatan mustahil telah menjadi kenyataan dan daya usaha serta kekuatan teknologinya sangat mengejutkan. Berjalan di sepanjang sungai, kami mengalami kejutan terakhir pemandangan bandar, di mana tradisi dan kemodenan serta alam semula jadi bergabung secara semula jadi. Di satu sisi, terdapat pencakar langit moden, manakala di sisi lain terdapat bangunan bersejarah dan pasar lama. Persaingan harmoni ini adalah pemandangan yang jarang ditemui di bandar-bandar Eropah. Tetamu Austria menghabiskan masa setengah hari di sana dengan penuh kekaguman. Mereka menyaksikan sendiri bahwa pembangunan bandar boleh dilakukan ke arah ini. Penyelarasan antara alam sekitar dan pembangunan kewujudan bersama tradisi dan kemodenan, serta pencapaian serentak kemudahan rakyat dan kesan ekonomi dilihat sebagai kes kejayaan dalam semua lapisan. Seorang tetamu memberi penilaian bahwa ini bukan sekadar pemulihan sungai, tetapi simbol yang menunjukkan perubahan falsafah bandar. Ini adalah hasil dasar bandar yang meletakkan kualiti hidup rakyat sebagai pertimbangan utama. Dari sudut pandangan ini, ia boleh dikatakan sebagai model pembangunan bandar abad ke-21. Pada pagi hari ketiga, kami bergerak dari hotel ke stesen MRT. Kebanyakan tetamu Austria biasanya memandu kereta dan tidak biasa menggunakan pengangkutan awam, tetapi kerana mereka mahu merasai sendiri sistem MRT di Kuala Lumpur. Kami menaiki MRT menuju ke pusat pengangkutan utama. Kejutan bermula dari pintu masuk MRT lagi. Walaupun ia adalah stesen besar di kawasan sibuk pusat bandar, semua kemudahan diuruskan dengan sangat bersih. Lantainya berkilat dan tiada satu pun risalah iklan atau vandalisme pada dinding. Jika dibandingkan dengan stesen bawah tanah di Vienna, tahap pengurusannya adalah seperti langit dan bumi. Semasa menaiki eskalator turun ke platform, kami mengalami kejutan kedua. Seluruh platform diterangi cahaya lampu yang terang dan sistem kitaran udara berfungsi dengan sempurna. Walaupun berada jauh di bawah tanah, kami langsung tidak merasa bahang atau rimas. Ini sangat berbeza dengan suasana kereta api bawah tanah Vienna yang malap dan lembab. Garisan menunggu yang dilukis di lantai platform juga sangat mengagumkan. Warga kota beratur dengan semula, jadi malah apabila MRT tiba, mereka tidak terburu-buru dan mematuhi peraturan. Di Eropah mencari keteraturan seperti ini bukan perkara mudah, terutamanya semasa waktu puncak di mana semua orang menunggu dengan tenang adalah sesuatu yang mengejutkan. Ketepatan sistem paparan elektronik juga patut dipuji. Waktu ketibaan tren seterusnya dipaparkan dengan tepat hingga ke menit, dan secara praktikalnya ia tiba tepat pada masanya. Langsung tiada gangguan atau kelewatan yang sering dialami di Vienna. Sistem pengangkutan awam dengan kebolehpercayaan setinggi ini jarang ditemui di Eropah. Apabila MRT tiba, kami menerima kejutan terbesar. Luaran gerabak bersih seperti baru dan bahagian dalamnya lebih menakjubkan. Tempat duduknya selesa dan tiada sebarang tisu atau sampah kelihatan di atas lantai. Tiang pemegang juga berkilat bersih, seolah-olah ada petugas khas yang sentiasa mengelapnya. Vandalisme atau kerosakan kemudahan yang sering dilihat di Vienna langsung tidak ditemui di sini. Tahap bunyi di dalam gerabak juga mengejutkan. Ia begitu senyap sehingga hampir tidak kedengaran bunyi tren bergerak. Penumpang yang berbual juga akan merendahkan suara supaya tidak mengganggu orang sekeliling. Kesadaran sivik seperti ini adalah tahap yang patut dipelajari oleh warga Austria. Apa yang paling menyentuh hati ialah budaya pertimbangan penumpang. Walaupun anak muda duduk di kerusi keutamaan, jika ada warga emas atau wanita mengandung masuk, mereka akan memberikan tempat duduk secara semula jadi. Suasana itu bukan dipaksa tetapi dianggap sebagai perkara yang sepatutnya. Kesadaran sivik ini berada pada tahap yang sukar dilihat dengan mudah di Austria. Sistem panduan pertukaran stesen juga sangat menakjubkan. Walaupun strukturnya kompleks, tanda arahnya sangat intuitif dan mudah dicari jalan. Penggunaan bahasa Inggris pada tanda arah adalah tepat dan pembahagian laluan mengikut warna juga sangat bersistematik. Ia jauh lebih mudah digunakan daripada sistem pertukaran kompleks di stesen sentral Vienna. Ketepatan perjalanan MRT benar-benar mengejutkan. Ia tiba dan bertolak tepat mengikut jadwal waktu. Masa perjalanan antara stesen juga boleh diramal. Kegagalan isyarat atau kelewatan yang tidak dijangka yang sering dialami di Vienna adalah perkara yang mustahil di sini.
Kami merasakan betapa besarnya sumbangan kebolehpercayaan sistem kereta api terhadap kualiti kehidupan harian. Setibanya di stesen pusat, kami mengalami satu lagi kejutan. Walaupun ia adalah hub pengangkutan bertaraf dunia, kemudahan MRT diuruskan dengan sempurna. Biarpun stesen itu digunakan oleh orang yang tidak terkira ramainya, keadaan kebersihannya tetap cemerlang. Semua kemudahan berfungsi dengan normal. Jika dibandingkan dengan stesen pertukaran besar di Eropa, tahap pengurusannya adalah luar biasa. Kemudahan sampingan di dalam stesen juga patut dipuji. Tandas yang bersih adalah asas, malah kedai serbaneka, kafe, dan bank juga tersedia dengan lengkap. Jelas kelihatan bahwa MRT bukan sekadar kemudahan pengangkutan tetapi direka sebagai ruang kehidupan. Wi-Fi percuma dan kemudahan pengecasan sangat meninggalkan kesan mendalam. Sistem bus juga tidak kalah dengan MRT. Semasa menunggu di perhentian bus di hadapan stesen, hasil pemerhatian menunjukkan semua bus tiba pada waktu yang tepat. Waktu anggaran ketibaan yang dipaparkan pada papan elektronik hampir sama dengan waktu ketibaan sebenar. Walaupun Vienna mempunyai jadwal waktu bus, ia tidaklah setepat ini. Bahagian dalam bus juga bersih direka sebagai bus lantai rendah, supaya pengguna kerusi roda atau kereta sorong bayi boleh menaikinya dengan mudah. Perkhidmatan mesra pemandu bus juga mengagumkan. Mereka malah membantu penumpang asing menggunakan bahasa Inggris. Tahap perkhidmatan taksi dan e-hailing juga mengejutkan. Semua kendaraan diuruskan dengan bersih dan semangat perkhidmatan pemandu sangat cemerlang. Bukan sahaja mereka dapat mencari destinasi dengan tepat, malah mereka turut memberikan maklumat pelancongan ringkas kepada penumpang asing. Sistem charge yang telus membuatkan kami langsung tidak perlu risau tentang ditipu. Kadar tambang pengangkutan awam yang munasabah juga patut dipuji. Sistem di mana MRT dan bus boleh bertukar dengan bebas adalah sangat berkesan. Pas pengangkutan untuk pelancong juga disediakan dengan lengkap. Berbanding dengan bandar utama Eropa, ia jauh lebih murah dan mudah. Apa yang paling mengejutkan ialah kemudahan tanpa halangan accessibility. Semua stesen MRT dilengkapi dengan lift dan panduan braille, serta suara untuk golongan cacat penglihatan tersedia lengkap. Semua gerabak mempunyai ruang khas kerusi roda. Pertimbangan terhadap golongan lemah dalam masyarakat telah diterapkan dalam setiap sudut kemudahan pengangkutan. Selepas seharian menggunakan pengangkutan awam di Kuala Lumpur, tetamu Austria terus menyatakan kehairanan mereka. Mereka menyadari bahawa ini bukan sekadar kaedah pergerakan, tetapi infrastruktur sosial yang meningkatkan kualiti hidup rakyat. Mereka menilai bahawa dari segi ketepatan, kebersihan, kemudahan, dan accessibility, semuanya adalah di tahap tertinggi dunia. Pada pagi hari keempat, satu perkara yang tidak dijangka telah berlaku. Salah seorang tetamu Austria tiba-tiba berasa pening kepala. Encik Johan yang berusia 68 tahun biasanya mengambil ubat darah tinggi dan mungkin disebabkan keletihan perjalanan serta perbezaan waktu keadaan badannya tidak begitu baik. Keluarganya sangat bimbang, jadi kami segera menuju ke hospital. Kami pergi ke unit kecemasan, sebuah hospital pakar utama. Sejujurnya pada mulanya saya agak risau tentang layanan yang akan diterima oleh warga asing di hospital Malaysia kerana di unit kecemasan Austria ia sentiasa sesak dengan pesakit dan masa menunggu sangat lama. Namun saat tiba di hospital, semua kebimbangan itu hilang. Di pintu masuk unit kecemasan sudah kelihatan sistem yang teratur. Kaki tangan kaunter menggunakan bahasa Inggris yang fasih untuk memahami keadaan dan segera menghubungkan kami dengan penterjemah yang boleh berbahasa Jerman. Di Austria, perkhidmatan penterjemah bahasa asing memerlukan tempahan awal, tetapi di Malaysia, ia boleh disediakan secara serta-merta 24 jam sehari. Kepantasan proses pendaftaran sangat mengejutkan. Memasukkan maklumat pesakit, mengesahkan insurans, dan pembahagian rawatan hanya mengambil masa 10 menit. Semua proses dikendalikan secara berkomputer, hampir tidak menggunakan dokumen kertas. Di Austria, untuk mengesahkan dokumen insurans sahaja memakan masa 30 menit. Kecekapan sistem komputer Malaysia berada di dimensi yang berbeza sama sekali. Persekitaran hospital juga melampaui jangkaan. Walaupun ia adalah unit kecemasan, hiasan dalamnya kelihatan seperti lobi hotel mewah. Sofa yang selesa, pencahayaan yang terang dan suasana yang tenang mengurangkan rasa cemas pesakit. Sistem pembersihan udara dan pelarasan suhu yang sesuai mewujudkan persekitaran di mana pesakit boleh menunggu dengan tenang. Sistem klasifikasi mengikut tahap kecemasan sangat bersistematik. Jururawat triage menilai keadaan pesakit dengan pantas dan memutuskan urutan rawatan berdasarkan tahap kecemasan. Encik Johan diklasifikasikan sebagai kecemasan tahap sederhana
dan selepas menunggu sekitar 30 menit beliau sudah boleh menerima rawatan. Di Austria, unit kecemasan biasanya memakan masa berjam-jam. Kecekapan Malaysia sangat menakjubkan. Selepas masuk ke bilik rawatan, kejutan yang lebih besar menanti. Doktor bukan sahaja boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggris, malah mempunyai pengalaman latihan di Eropah. Doktor memeriksa sejarah perubatan pesakit dengan teliti, malah memeriksa interaksi ubat yang diambil pesakit di Austria. Kepakaran yang memiliki pengetahuan perubatan bertaraf antara bangsa ini meninggalkan kesan mendalam. Keramahan dan profesionalisme kaki tangan perubatan sangat menonjol. Mengambil kira ciri-ciri pesakit, warga emas penerangan terperinci mengenai proses pemeriksaan, juga mengurangkan kebimbangan ahli keluarga. Ini sangat berbeza dengan suasana hospital Austria yang bersifat formal dan dingin. Ini adalah kes contoh sempurna yang menunjukkan perkhidmatan perubatan yang berpaksikan pesakit. Semasa proses pemeriksaan kami menerima impak terbesar. Semua pemeriksaan seperti elektrokardiogram, ECG, X-ray dada, dan imbasan CT diselesaikan dalam masa 1 jam. Di Austria, untuk menempa imbasan CT sahaja perlu menunggu 2 hingga 3 minggu. Keputusan pemeriksaan juga boleh disahkan secara masa nyata dan diagnosis dilakukan dengan pantas. Tahap peralatan perubatan adalah yang tertinggi di dunia. Semua peralatan pemeriksaan adalah model terbaru dengan ketepatan yang cemerlang. Terutamanya penggunaan kecerdasan buatan AI dalam sistem bantuan diagnosis adalah teknologi yang masih belum diperkenalkan secara meluas di Austria. Kepantasan perkembangan teknologi perubatan di sini jauh lebih cepat daripada Eropah. Keprihatinan jururawat juga menyentuh hati. Mereka berterusan memantau keadaan pesakit dan menjawab soalan ahli keluarga dengan ikhlas. Ini sangat berbeza dengan layanan mekanikal di hospital Austria. Mereka menyediakan perkhidmatan perubatan komprehensif yang turut mengambil kira kestabilan emosi pesakit dan keluarga. Mujurlah keputusan pemeriksaan menunjukkan tiada masalah besar. Doktor memutuskan bahawa ia adalah simptom sementara akibat keletihan perjalanan dan perbezaan waktu. Semasa menulis preskripsi, doktor menjelaskan pemilihan ubat yang boleh diteruskan pengambilannya setelah pulang ke Austria nanti. Pertimbangan teliti seperti ini adalah perkhidmatan yang sukar diterima di hospital Austria. Perkhidmatan farmasi juga mengejutkan. Ahli farmasi menerangkan cara pengambilan ubat dengan terperinci dalam bahasa Inggris. Sebagai langkah berjaga-jaga, label bahasa Inggris juga ditampal supaya pesakit tidak berasa keliru setelah pulang ke tanah air. Tahap perkhidmatan pesakit asing ini sukar dicari, walaupun di hospital terbaik di Austria. Apa yang paling mengejutkan ialah kos perubatan. Termasuk rawatan kecemasan, pelbagai pemeriksaan dan ubat preskripsi, jumlah kosnya hanya 1/10 daripada kos di Austria. Walaupun dalam keadaan insurans Austria tidak terpakai, harganya tetap sangat munasabah. Kami mengesahkan bahawa dari segi aksesibiliti perubatan Malaysia jauh lebih cemerlang daripada Austria. Pembayaran juga sangat mudah. Kad kredit boleh digunakan, resit disusun dengan kemas dan dokumen untuk tuntutan insurans segera dikeluarkan sebaik diminta. Semua proses direka dengan mengutamakan kemudahan pesakit dan keluarga. Selepas meninggalkan hospital Ence Johan dan keluarganya berkali-kali menyatakan penghargaan, dari pendaftaran hingga discharge semuanya hanya memakan masa 3 jam. Ini adalah kelajuan yang tidak dapat dibayangkan di Austria. Profesionalisme dan keramahan kaki tangan, perubatan, kelengkapan peralatan terbaru dan kos yang munasabah semuanya mengatasi tahap Austria. Tidak sangka sistem perubatan Malaysia begitu maju. Itulah reaksi seragam tetamu Austria. Terutamanya pertimbangan dan perkhidmatan teliti terhadap pesakit asing adalah bukti nyata sebuah negara maju perubatan. Melalui pengalaman ini, kepercayaan dan rasa suka terhadap Malaysia semakin mendalam. Pada petang hari keempat kami memulakan perjalanan membeli belah di kawasan Bukit Bintang. Kebanyakan tetamu Austria lebih berminat untuk memerhatikan budaya komersial Malaysia berbanding membeli belah itu sendiri. Mereka mahu merasai pasaran Asia yang berbeza daripada Eropah. Sebaik sahaja menjejakkan kaki ke kawasan komersial Bukit Bintang, pengalaman yang melampaui jangkaan mereka pun bermula. Seluruh kawasan direka seperti sebuah taman tema membeli belah yang gergasi. Laluan pejalan kaki luas dan bersih, dengan lanskap yang disusun harmoni. Ini sangat berbeza dengan tekanan yang dirasai di kawasan komersial tradisional Austria yang mempunyai lorong sempit dan susunan bangunan yang tidak teratur. Perancangan bandar yang mengutamakan kemudahan pembeli sangat menonjol. Masuk ke gedung kosmetik pertama, kami menerima kejutan besar. Bukan sekadar mempamerkan produk, tetapi setiap jenama mempunyai ruang pengalaman dengan konsep unik.
Terdapat zon khas di mana pelanggan boleh mencuba produk secara terus perkhidmatan perundingan dengan juru solek profesional, malah ruang budaya kompleks yang dilengkapi kafe kecil. Tahap perkhidmatan kaki tangan jualan mengatasi gedung membeli belah paling mewah di Austria. Mereka menyediakan perundingan pribadi untuk setiap pelanggan mengesyorkan produk terbaik selepas memahami jenis kulit dan kegemaran. Semangat perkhidmatan yang tidak memaksa jualan tetapi ikhlas memberikan nasihat profesional sangat meninggalkan kesan mendalam. Apa yang paling mengejutkan ialah perkhidmatan bahasa. Di kebanyakan kedai bahasa Inggris adalah asas, malah sesetengah kedai mempunyai kaki tangan yang boleh berbahasa Jerman ringkas atau menyediakan perkhidmatan terjemahan masa nyata menggunakan aplikasi. Di mana-mana sahaja dapat dirasai keprihatinan terhadap pelanggan asing. Di kedai pakaian kami mengalami kejutan kedua. Setiap kedai mempunyai cerita jenama dan konsep tersendiri. Kaki tangan bukan sekadar menjual baju, tetapi mencadangkan gaya hidup. Perkhidmatan padanan pakaian yang mengambil kira pengalaman dan kegemaran pelanggan adalah sesuatu yang di Austria hanya boleh dinikmati di kedai paling eksklusif. Hiasan dalaman dan tahap susunan produk juga sangat artistik. Setiap jenama mewujudkan suasana unik dan sering menukar tema untuk menarik perhatian pelanggan. Membeli belah itu sendiri telah menjadi satu bentuk hiburan. Beralih ke kawasan pasar malam yang meriah, kami menerima satu lagi impak. Walaupun sudah melepasi jam 11 malam, semua kedai masih penuh dengan tenaga. Budaya bandar yang boleh membeli belah 24 jam adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Austria. Tahap keselamatan yang membolehkan kami menikmati membeli belah dengan selamat pada waktu malam juga mengejutkan. Kawasan perniagaan di sini membentuk ekosistem komersial gergasi yang beroperasi sehingga awal pagi. Kami mengesahkan kedudukan tempat ini sebagai hub fashion global yang dikunjungi oleh pembeli dari seluruh dunia. Pasaran dengan skala sebegini sukar dicari di Eropa. Apa yang paling mengagumkan ialah kewujudan bersama harmoni antara pasar tradisional dan pusat membeli belah modern. Di pasar lama kami boleh merasai kemesraan nostalgia, manakala di gedung modern kami boleh merasai tren terbaru. Ini adalah budaya komersial di mana tradisi dan kemodernan bergabung secara semula jadi. Budaya makan juga sama mengagumkan, seperti membeli belah. Dari gerai tepi jalan hingga restoran mewah, semuanya diuruskan secara bersistematik. Tahap kebersihan memenuhi piawaian Eropa, manakala rasa dan kualiti perkhidmatan juga sangat cemerlang. Setiap restoran mempunyai konsep dan suasana unik, menjadikan waktu makan itu sendiri sebagai pengalaman budaya. Penggunaan teknologi digital juga mengejutkan. Sistem pesanan menggunakan kode QR, pengesahan stok masa nyata, dan perkhidmatan cadangan pribadi, semuanya disambungkan melalui telepon pintar. Berbanding dengan kedai di Austria yang masih beroperasi secara analog, ini adalah sistem yang 10 tahun ke hadapan. Kadar penularan sistem pembayaran mudah alih juga mengejutkan. Tidak perlu uang tunai untuk membeli segalanya. Kad kredit luar negara atau pembayaran mudah alih boleh digunakan dengan bebas, menjadikan proses pembayaran mudah dan pantas, sekaligus meningkatkan kemudahan membeli belah dengan ketara. Tahap perkhidmatan pelanggan adalah bertaraf dunia. Terhadap ketidakpuasan atau permintaan pemulangan barang, mereka bertindak balas dengan pantas dan mesra. Falsafah perkhidmatan yang meletakkan kepuasan pelanggan sebagai keutamaan tertinggi dicerminkan pada semua kaki tangan. Semangat perkhidmatan ini adalah sesuatu yang patut dipelajari oleh peniaga di Austria. Sistem bebas cukai juga sangat sempurna. Prosedur bayaran balik cukai untuk pelancong asing adalah mudah dan pantas. Malah di lapangan terbang, ia sudah diautomasi tanpa perlu menunggu lama. Persekitaran membeli belah yang mesra pelancong telah dibina dengan sempurna. Kecekapan perkhidmatan penghantaran juga patut dipuji. Penghantaran pada hari yang sama adalah asas, malah penghantaran ke luar negara juga dikendalikan dengan pantas dan selamat. Tetamu Austria, sepanjang 2 hari membeli belah, benar-benar terpukau dengan budaya komersial Malaysia. Ia bukan sekadar jual beli barangan, tetapi telah berkembang menjadi industri perkhidmatan komprehensif yang memaksimumkan pengalaman pelanggan. Tahap budaya perkhidmatan ini sukar ditemui di Eropa dan merupakan daya saing unik Malaysia. Pada petang hari kelima, kami dijadwalkan melawat kawasan Putrajaya. Tetamu Austria yang sudah biasa dengan Sungai Danube sangat ingin tahu bagaimana rupa kawasan tasik dan sungai di sini. Sebaik sahaja tiba di sana, semua orang bersorak kagum kerana tidak menyangka kawasan yang begitu luas boleh dihias dengan sebegitu indah. Skala tasik buatan tersebut mengejutkan. Keluasan airnya tidak kalah dengan Sungai Danube, dan tebingnya digunakan sepenuhnya sebagai ruang untuk rakyat. Walaupun persekitaran Sungai Danube di Vienna juga digunakan sebagai ruang rehat rakyat,
Namun pembangunan bersistematik dan tahap kelengkapan di Putrajaya berada di dimensi yang berbeza. Apa yang paling mengagumkan ialah tahap kesempurnaan kemudahan taman. Padang rumput, laluan pejalan kaki, laluan berbasikal dan kemudahan sukan disusun secara bersistematik. Setiap kawasan mempunyai tema yang berbeza, membolehkan rakyat memilih mengikut kegemaran. Taman bandar dengan tahap sebegini sukar dicari di Eropah. Penggunaan masa lapang oleh warga kota juga sangat mengejutkan. Kumpulan orang ramai membentang tikar menikmati bekalan makanan dan minuman, malah ada yang berkumpul makan bersama rakan-rakan. Taman bukan sekadar ruang berjalan-jalan, tetapi telah menjadi ruang kehidupan sebenar bagi rakyat. Pemandangan ini adalah impak besar bagi tetamu Austria. Taman di Vienna kebanyakannya hanyalah tempat berjalan yang sunyi, tetapi di sini rakyat boleh bebas makan dan bermain. Namun begitu kebersihan tetap dikekalkan dengan sempurna. Budaya sivik yang bebas, namun teratur sangat meninggalkan kesan mendalam. Sistem pengurusan taman juga patut dipuji. Tong sampah yang disediakan di merata tempat sering dibersihkan dan sentiasa berada dalam keadaan boleh digunakan. Tandas juga diuruskan dengan bersih. Rakyat juga tidak membuang sampah merata-rata. Tempat yang telah digunakan akan dikemas bersih sebelum ditinggalkan. Tahap kesedaran sivik terhadap kemudahan awam adalah sangat tinggi. Budaya sukan juga mengagumkan. Orang yang berjoging, berbasikal, anak muda yang bersukan. Semua lapisan umur menikmati sukan dengan cara masing-masing. Peralatan sukan juga disediakan untuk penggunaan percuma dan diselenggara dengan baik. Pelaburan awam untuk kesihatan rakyat dilakukan dengan sangat berkesan. Pemandangan malam dari tebing Tasik ke arah bangunan kerajaan dan Masjid Putra sangat mengagumkan. Lampu-lampu dari bangunan tinggi memantul pada permukaan air mempersembahkan pemandangan yang seperti mimpi. Pemandangan malam di Vienna dari Sungai Danube juga cantik, tetapi pemandangan di sini lebih modern dan agung, memberikan perasaan yang berbeza sama sekali. Kemudahan sukan air juga sangat lengkap. Pelbagai aktiviti rekreasi air seperti bot pelancong dikendalikan secara bersistematik. Rakyat biasa juga boleh menggunakannya dengan aksesibiliti yang cemerlang. Kebijaksanaan memanfaatkan Tasik sebagai lanskap sangat menonjol. Melihat Putrajaya dari atas bot pelancong memberikan satu lagi bentuk emosi. Gabungan harmoni antara taman yang memanjang di kedua-dua belah tebing dengan bangunan-bangunan hebat di belakangnya adalah pemandangan unik yang tidak dapat dilihat di mana-mana bandar lain di dunia. Alam semula jadi dan bandar boleh wujud bersama dengan sebegitu sempurna adalah sesuatu yang mengejutkan. Budaya makan juga sangat istimewa. Makan di tepi Tasik telah menjadi satu budaya. Pesanan boleh dibuat dari kedai berdekatan dan bekas makanan juga mengambil kira alam sekitar dengan menggunakan bahan kitar semula. Ini adalah sistem yang mengutamakan kemudahan dan pemeliharaan alam sekitar. Pengurusan keselamatan juga sangat teliti dengan adanya anggota peronda dan kemudahan bertindak balas terhadap kecemasan, mewujudkan persekitaran di mana rakyat boleh menikmati masa lapang dengan tenang. Pelaburan dan pengurusan keselamatan Malaysia dilakukan secara bersistematik. Pelbagai aktiviti budaya juga diadakan. Acara karnival atau pertunjukan bunga api diadakan secara berkala untuk rakyat. Tasik bukan sekadar ruang rehat, tetapi digunakan sebagai ruang perkongsian budaya. Ini adalah ruang komprehensif yang memenuhi keperluan budaya rakyat. Aksesibiliti pengangkutan juga cemerlang. Stesen pengangkutan awam terletak berdekatan dan tempat letak kereta juga dipastikan mencukupi bagi mereka yang memandu. Kemudahan infrastruktur pengangkutan membolehkan mana-mana rakyat mencapainya dengan mudah. Apa yang paling mengejutkan ialah bagaimana semua lapisan masyarakat dan umur bergabung secara semula jadi menikmati masa lapang. Yang kaya maupun yang kurang berkemampuan semuanya berehat dengan saksama di ruang yang sama. Integrasi sosial sebegini sukar dilihat di Eropah. Kesedaran perlindungan alam sekitar juga sangat tinggi. Rakyat secara sukarela melindungi alam sekitar dan pihak pengurusan juga menggunakan kaedah pengurusan yang mesra alam. Kualiti air Tasik terus bertambah baik dan ekosistem dapat dipulihkan. Ini adalah kes kejayaan yang mencapai pembangunan bandar dan perlindungan alam sekitar secara serentak. Aktiviti riadah rakyat yang berlanjutan hingga lewat malam juga meninggalkan kesan mendalam. Hasil daripada persekitaran yang selamat, keluarga boleh berjalan-jalan dengan tenang walaupun pada waktu malam. Pencahayaan malam dipasang dengan sewajarnya, menjadikan Tasik di sini tidak kurang indahnya berbanding waktu siang. Ia beroperasi sebagai ruang yang dibuka 24 jam untuk rakyat. Kemudahan laluan berbasikal juga sempurna. Laluan khas berbasikal yang memanjang di sepanjang Tasik dipisahkan sepenuhnya daripada laluan pejalan kaki, menjadikannya sangat selamat.
Basikal sewa tersedia di merata tempat membolehkan sesiapa sahaja menggunakannya dengan mudah. Dasar menggalakkan pengangkutan mesra alam dilaksanakan dengan baik dalam praktikal. Tetamu Austria menghabiskan masa sehari di Putrajaya dan memahami dengan mendalam budaya santai serta semangat komuniti rakyat Malaysia. Mereka menyaksikan masyarakat sivik di mana kebebasan individu dan keteraturan komuniti diselaraskan dengan sempurna. Tahap budaya sivik ini sukar ditemui walaupun di bandar-bandar Eropah yang bangga dengan sejarah mereka. Kami mengesahkan bahawa kawasan ini bukan sekadar tasik, tetapi infrastruktur bandar inovatif yang meningkatkan kualiti hidup rakyat. Keharmonian alam dan bandar, keseimbangan individu dan komuniti, serta kekuatan kemudahan dan keselamatan mempamerkan rupa ruang bandar yang ideal dalam semua aspek. Melalui pengalaman ini, rasa hormat dan kagum tetamu Austria terhadap Malaysia semakin mendalam. Pada awal Jun, selepas menamatkan perjalanan seminggu di Malaysia, reaksi tetamu yang pulang ke Austria jauh lebih hangat daripada yang dijangkakan. Sepasang keluarga dan rakan-rakan yang menjemput di lapangan terbang mula bercerita tentang kisah di Malaysia dan suasana segera berubah. Ini bukan sekadar cerita selepas melancong, tetapi pengakuan daripada orang-orang yang telah mengalami dunia yang sama sekali berbeza. Perubahan pertama bermula di media sosial. Gambar-gambar dan perasaan tentang Malaysia yang dimuat naik oleh para peserta perjalanan segera menjadi topik perbualan. Rupa Clia yang agung kebersihan MRT dan pemandangan malam Putrajaya memberikan impak kepada warga Austria. Kebanyakan mereka baru pertama kali mengetahui bahawa Asia mempunyai tempat yang sedemikian rupa. Media tempatan Vienna mula memberi perhatian. Akhbar harian terbesar Austria menemu bual warga kota yang pernah ke Malaysia dan kandungannya menghiasi muka depan. Pengakuan tentang infrastruktur maju dan kesedaran sivik Malaysia meninggalkan kesan mendalam kepada pembaca. Orang yang biasanya tidak berminat dengan Asia juga mula mengenali semula Malaysia. Tindak balas dalam industri pelancongan juga sangat hangat. Pertanyaan mengenai pelancongan ke Malaysia meningkat berkali-kali ganda berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Terutamanya pertanyaan daripada golongan pertengahan dan warga emas meningkat mendadak. Ia bukan lagi pelancongan yang berpusatkan melawat tempat pelancongan sedia ada, tetapi permintaan untuk merasai kehidupan harian Malaysia telah bertambah. Agensi pelancongan kami juga terpaksa menambah kaki tangan khas untuk urusan Malaysia. Kemasukan pelajar ke kelas bahasa Melayu dan pusat kebudayaan di Austria juga meningkat secara mendadak. Golongan pertengahan dan warga emas yang biasanya tidak berminat dengan bahasa Timur mula belajar bahasa Melayu. Minat terhadap drama dan muzik Malaysia juga melonjak tinggi. Penggunaan kandungan budaya Malaysia telah meluas menunjukkan fenomena di mana minat budaya menghubungkan kepada pembelajaran bahasa. Persepsi warga kota terhadap Malaysia juga berubah besar. Daripada perhatian terhadap isu geopolitik sedia ada, ia berubah kepada minat terhadap pembangunan dan status semasa Malaysia. Mereka mula memberi tumpuan kepada aspek positif seperti pembangunan ekonomi inovasi, teknologi dan kandungan budaya. Imej Malaysia telah diperbaiki secara fundamental. Apa yang paling mengagumkan ialah bagaimana mereka yang telah ke Malaysia secara aktif mengesyorkan pelancongan ke sana kepada orang sekeliling. Mereka tidak menganggapnya sebagai pelancongan semata-mata, tetapi melihatnya sebagai pengalaman untuk meluaskan ufuk pemikiran. Terutamanya, ramai warga emas mencadangkan kepada anak cucu mereka supaya wajib pergi melihat Malaysia. Malaysia diiktiraf sebagai destinasi pelancongan yang mempunyai nilai pendidikan. Minat terhadap produk dan masakan Malaysia juga tinggi. Kedai runcit Asia di dalam bandar Vienna dikunjungi lebih ramai pelanggan dan pertanyaan tentang barangan elektronik Malaysia serta makanan tempatan juga meningkat. Mereka yang telah mengesahkan kualiti produk Malaysia melalui pengalaman langsung telah menjadi pengguna yang setia. Hantaran berkaitan Malaysia di komuniti dalam talian juga meningkat mendadak mewujudkan perjumpaan untuk berkongsi maklumat pelancongan dan membincangkan budaya Malaysia. Pertukaran maklumat tentang Malaysia melalui internet menjadi rancak dan ini juga menghubungkan kepada perjumpaan luar talian. Pinjaman buku berkaitan Malaysia di perpustakaan daerah juga meningkat pesat. Buku-buku mengenai sejarah budaya dan pembangunan ekonomi Malaysia menjadi popular. Terutamanya minat terhadap pembangunan demokrasi dan proses pemodenan Malaysia sangat tinggi. Keinginan belajar dizahirkan melalui tindakan konkret. Melihat perubahan ini, saya sendiri sangat terkejut. Tidak sangka perjalanan seminggu akan membawa kesan penularan yang begitu besar. Pengakuan daripada mereka yang melihat rupa sebenar Malaysia telah menanam persepsi baru tentang Malaysia dalam seluruh masyarakat Austria.
Sekarang 4 bulan selepas perjalanan ke Malaysia, yaitu pada bulan September, gelombang minat terhadap Malaysia di Austria masih berterusan. Pada mulanya disangka hanya perasaan ingin tahu sementara, tetapi sekarang nampaknya fenomena ini semakin meluas. Minat berterusan daripada mereka yang pernah ke Malaysia, serta pengaruh terhadap orang sekeliling adalah lebih besar daripada yang dibayangkan. Perubahan paling ketara adalah dalam industri pelancongan. Jualan produk pelancongan Malaysia di agensi kami meningkat sebanyak 500% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Situasi yang sama berlaku di agensi pelancongan lain. Persatuan Industri Pelancongan Vienna sedang membincangkan rancangan kerjasama dengan pihak berkuasa pelancongan Malaysia. Kursus latihan untuk pemandu pelancong dan penterjemah khas Malaysia juga telah dibuka. Korak pelancongan ke Malaysia juga telah berubah. Daripada pelancongan berpusatkan melawat tempat tarikan, ia berubah kepada pelancongan jenis pengalaman kehidupan. Menaiki MRT melawat pasar malam berpiknik di taman, pelanggan yang mahukan pengalaman harian telah meningkat. Kebanyakannya adalah orang yang mahu melihat rupa sebenar Malaysia. Lapisan umur juga menjadi pelbagai. Pada mulanya didominasi oleh golongan pertengahan 50-an ke atas, kini golongan muda berusia 30-an, 40-an, malah 20-an juga semakin ramai. Terutamanya generasi muda mempunyai minat yang mendalam terhadap teknologi IT dan industri semikonduktor Malaysia. Minat setiap generasi terhadap Malaysia telah menjadi pelbagai. Bidang pendidikan juga mengalami perubahan besar. Universiti Vienna disahkan akan membuka program pengajian Malaysia pada tahun hadapan. Ini adalah kursus yang mengkaji secara bersistematik model pembangunan ekonomi sistem sosial dan budaya Malaysia. Permohonan awal telah mengumpulkan lebih daripada 200 pelajar. Pakar-pakar dari Malaysia juga dijemput untuk memberikan ceramah. Kegilaan pembelajaran bahasa juga berterusan. Sekolah bahasa di Vienna semuanya penuh sehingga ada senarai menunggu. Kursus pembelajaran bahasa Melayu dalam talian juga baru dibuka. Tujuan belajar bahasa juga pelbagai, berdasarkan minat masing-masing dalam bidang pelancongan, perniagaan, pemahaman budaya, atau penyelidikan akademik. Minat terhadap produk Malaysia juga berterusan. Kesedaran terhadap produk teknologi Malaysia di pasaran Austria sudah tinggi, dan pertanyaan tentang komputer riba serta basikal juga meningkat. Terutamanya dalam produk barangan elektronik dan barangan sukan pengguna yang lebih menyukai jenama Malaysia telah bertambah. Ini adalah hasil daripada peningkatan kepercayaan. Perubahan persepsi warga kota adalah yang paling meninggalkan kesan mendalam. Malaysia bukan lagi sekadar sebuah negara di Asia, tetapi telah mengukuhkan kedudukan sebagai masyarakat maju yang patut dipelajari. Terutamanya dalam aspek inovasi teknologi, sistem perubatan, dan kesedaran sivik, mereka mengakui ada bahagian di mana Malaysia lebih maju daripada Eropah. Minat berterusan daripada mereka yang pernah ke Malaysia juga mengejutkan. Mereka terus mencari berita tentang Malaysia, membeli barangan Malaysia, dan mengekalkan hubungan dengan rakan-rakan di Malaysia. Ini bukan pelancongan sekali sahaja, tetapi telah berkembang menjadi hubungan yang berterusan. Ada sesetengah daripada mereka sedang merancang untuk mengunjungi semula Malaysia pada tahun hadapan. Di kalangan remaja juga minat terhadap Malaysia melonjak tinggi. Pembelajaran bahasa, penggunaan budaya popular Malaysia, dan minat untuk melanjutkan pelajaran ke Malaysia telah meningkat. Dipengaruhi oleh generasi baru, persepsi positif terhadap Malaysia secara semula jadinya akan berterusan ke generasi seterusnya. Komuniti juga telah mewujudkan perjumpaan berkaitan Malaysia. Kelab pembelajaran bahasa, kelab pengalaman budaya, dan kelab perkongsian maklumat pelancongan beroperasi dengan aktif. Minat yang bermula dari internet telah berkembang menjadi komuniti luar talian. Saya secara pribadi melihat semua perubahan ini telah mendapat pandangan baru terhadap industri pelancongan. Saya menyadari bahawa bukan sekadar pengalaman melihat pemandangan, tetapi sistem dan budaya masyarakat lain adalah nilai sebenar dalam perjalanan. Pelancongan ke Malaysia nampaknya telah menyediakan pengalaman bermakna seumpama itu bagi warga Austria. Saya rasa gelombang minat terhadap Malaysia ini akan berterusan pada masa hadapan kerana orang yang pernah merasai pengalaman di Malaysia sekali akan terus mengesyorkannya kepada orang sekeliling dan minat baru akan terus tercetus. Dijangka pertukaran budaya dan ekonomi antara Malaysia dan Austria akan menjadi lebih rancak. Semua perubahan ini bermula daripada perjalanan seminggu pada bulan Mei yang lalu. Tiada sesiapa menyangka pengalaman 30 keluarga di Malaysia akan memberi impak yang sebegitu besar kepada seluruh masyarakat Austria. Ini adalah hasil menakjubkan yang dicipta oleh pengakuan hidup daripada orang-orang yang melihat rupa sebenar Malaysia.
Saya sendiri melihat seluruh proses ini telah mengenali semula negara yang hebat ini. Dapat mengesahkan kehebatan Malaysia di mata warga asing, saya juga ingin membantu lebih ramai warga Austria merasai rupa sebenar Malaysia pada masa hadapan. Saya rasa inilah kekuatan sebenar yang boleh dipamerkan oleh Malaysia kepada dunia. Perkongsian hari ini berakhir di sini. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah golongan pertengahan Austria yang terjatuh hati kepada Malaysia selepas melancong ke sana? Sila tinggalkan komen Anda. Jika Anda suka kisah ini, sila tekan suka dan langgan. Terima kasih kerana menonton.